Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ini saya nak share sedikit lah kek yang menjadi the best seller sepanjang saya buat bisnes. Dan inilah permulaan saya mengorak langkah buat bisnes untuk permulaan dalam bidang bakery ni. Dan benda ni memang ramai yang pandai buat kek coklat moist, tidak diakui. Memang pandai buat kek coklat moist, tapi ramai lagi yang tidak tahu cara nak hasilkan kek yang kek coklat moist, terutamanya letak dalam peti, dia stay moist. Dan walaupun duduk dalam seminggu ataupun 2 minggu, dia stay moist lagi. So benda ni you all kena tahu. Dan macam mana kita nak hasilkan kek coklat moist tu tidak pahit. Biasa buat ni memang nampak warna dia hitam, warna dia warna coklat, tapi rasa dia tu belum tentu lagi sama, belum tentu lagi. Okey, belum tentu lagi sama, belum tentu lagi. So pastikan you all kena tahu cara dia, ataupun nak buat coklat moist ni supaya kek kita ni moist dan sedap. Alright. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all type kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live? Sekejap saya kena setting dulu bentar. Kena setting dulu. Okay. Alright. You all apa khabar pagi-pagi ni, hari ni? Okay tak? Okay ke okay hari ni? Okay, you all type kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Share dulu deh. Share dulu saya punya live ni. Sebab ramai yang kata tak erti lagi nak buat kek coklat moist. Buat okey dah, cuma rasa dia pahit. Buat okey dah, cuma letak dalam peti 1 hari 2 hari kerah. Kita asyik lagu tu. Kita nak biar kek kita ni, terutamanya kek coklat moist ni, senang sebenarnya, senang buat. Dan penggunaan ataupun cara-cara bahan-bahan dia pun senang, mudah didapati. Tapi kita tidak tahu cara permulaan. Macam mana kita nak supaya kek coklat moist kita ni tidak keras lah, dan tidak berlaku sebarang masalah. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi Nori. Semoga rezeki mencurah-curah. Clear. Tengoklah dalam kereta ni. Hai. Okay. Clear. Alright. Clear dari Tuaran Sabah. Okay. So bila mana you all buat kek coklat moist, apa tips yang you all kena tahu adalah tip yang pertama. Siapa nak tahu tip yang pertama? Tip pertama lalu dah. Tak boleh dah. Kita masuk lalu kata. Cepat sikit. Cepat sikit. Okay. Tip yang pertama, apa yang perlu you all tahu? Siapa nak tahu tip yang pertama? Tip yang pertama supaya kek kita tu, namanya kek coklat moist tu, kita buat moist dan kita nak kekalkan kelembutan walaupun dia dah peti. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear dari Ranau, Sabah. Okey, so untuk permulaan, apa tip
pertama yang you all kena tahu untuk kita nak hasilkan kek coklat moss, especially kek yang senang-senang ni sebenarnya ramai gila yang pandai buat dah, tapi belum tentu lagi rasa dia sama. Dan kek ni saya gunakan untuk permulaan saya buat bisnes, terutamanya bisnes bakery ni, dan menjadi kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Memang top lah kek ni. Inilah kata titik tolak lah saya buat bisnes. Dan saya permulaan hanya kek coklat moss saya gunakan ataupun saya buat bisnes. Saya tak buat kek lain, saya tak buat kek red velvet, lepas tak erti lagi saya buat kek coklat moss dulu. Saya fokus kepada tu dulu, bedok. Saya fokus kepada tu. So, apa yang perlu you all tahu adalah dia punya bahan-bahan yang you all patut tahu dekat you all punya kek coklat moss. Adakah bahan-bahan dia tu sesuai digunakan untuk kek coklat moss? Okey, biasa kalau macam kek coklat moss tu bahan-bahan asas lah, bahan-bahan yang biasalah. Resepi coklat moss Nori memang lembut walaupun lama dalam peti. Ramai kawan puji kek lembab moss. Thank you Nori sebab hasilkan resepi yang sangat sedap, alhamdulillah. Alright. Apa lagi? Tengok dah ada komen dah. Ada komen dah. Terima kasih lah yang mana yang support saya. Terima kasih yang mana yang nak saya bantu you all. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi itulah kita buat. Gitu. Alright. Nori selamat pagi, tambah cantik sampai pagi Nori. Lah. Ada makna kan cikgu ni. Okay. So you all kena tahu bahan-bahan yang digunakan di dalam kita punya adunan kek coklat moss kita. Okey, untuk bahan-bahan you all kena tahu gandum, of course tepung gandum. Kalau macam saya gunakan yang basic. Saya tak gunakan self raising flour. Saya tak gunakan tepung yang dah siap sebab saya nak buat sendiri. Saya nak kaji sendiri. Saya nak buat hasil sendiri. Macam mana hasil kita buat semua tu, macam mana hasil dia. Kalau macam contohlah kita beli tepung yang dah siap dah, memang tepung ready made. Tapi ready made kalau you all nak buat untuk makan-makan sahaja boleh lah. Tapi kalau you all nak buat untuk buat bisnes, memang tidak berbaloi lah. Pedok. Sebab tepung ready made dia agak mahal lah berbanding dengan tepung kita buat sendiri. Pedok. Bukan tepung kita buat sendiri tu kita tahu. No. Campurkan bahan-bahan tu, pedok. Kalau untuk tepung yang dah siap dah, tepung coklat moss ready made tu, dia dah bahan-bahan dia dah. So, dia punya harga dia pun of course lah mahal sikit. Alah siapa dia pula dah. Hello? Alah lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang coklat moss Noris gebu-gebas tak manis lecah. Aduh. Alright. Suhu kuku untuk 7x3x3 20 minit ke? Noris, suhu kukus. Dia lebih kurang 40 minit. Kalau kuku kena 40 minit. 40 minit. Sama dengan yang kalau you all buat lo yang saya tuju lah. Okay. So you all kena tahu. Gegar aku lah. Tadi lah you nak telefon you. Okay. So you all kena tahu. Okay. Bahan-bahan asas macam tepung gandum, serbuk koko, lepas tu baking powder, sodium bikarbonat. Itu memang bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan main dia untuk kita nak hasilkan kek coklat moss. Belum lagi masukkan overlay, esen vanilla, telur. Lepas tu masukkan, kalau macam saya masukkan susu cair, susu pekat, gula custard. Tu bahan-bahan dia lah. So pastikan you all kena tahu benda ni supaya you all dapat hasilkan kek coklat moss yang the best. Memang ini kek yang
kata bukan saya kata you tengok komen-komen yang join yang dah follow saya punya resepi. Bukan saya yang kata. Ramai gila yang komen ni. You jangan percaya saya. Jangan percaya saya. Tapi you tengok kawan-kawan yang dah komen, yang dah buat, dah try dah resepi kek coklat emas, yang dah buat bisnes dah. Kencang dah bisnes dia. Alhamdulillah lah. Alright. Sedang topping kek coklat emas with cream cheese. Salam dan selamat pagi Nori. Comel hari ni pakai set biru. InsyaAllah akak nak up PJJ ke premium sedikit masa lagi, insyaAllah. Alright, saya memang follow and derhaka pada resepi coklat emas by bosku Nori. Awak banyak-banyak letak dalam freezer and customer request baru letak topping. Stay gebu-gebas ke babum walau seminggu 2 minggu letak kat freezer. Thank you. So benda tu tahu dah. Semalam siap 40 bekas kek coklat emas. Hari ni 30 bekas lagi order. Thank you ilmu Nori. Wow. Tengok you all memang pemula you all kata saya nak makan-makan je, tapi atas permintaan. Alhamdulillah rezeki. Rezeki datang tu. Rezeki datang tu tanpa kita jangka, tahu dah. You all kata benda tu saya bagi, kata ilmu tu you all dapat dan you all praktikkan benda tu. So tak salah lah benda tu you all dapat impact dia. Tidak salah. Kita buat, kita dapat. Kita ambil tindakan, of course kita dapat. Kita usaha benda tu, kita dapat. Cepat dengan lambat je. Cepat dengan lambat. Janji Allah kata dah. Aku akan bagi kamu. Cuma tengok pada usahamu. Usahamu tu lagu mana? Aku akan bagi kamu. Itu janji yang Allah akan bagi. Itu janji Allah. Pasti. So kita usaha aja. Selagi kita tidak mendapat kata impact dia, selagi buat tak jadi. Buat lagi. Ada something yang tak jadi. Tanya orang. You all boleh tanya dekat grup. Yang mana yang join saya punya PJJ, you all boleh tanya dekat grup tu. Okey, saya buat kek ni, kenapa saya buat tak jadi? Okey, lah sebanyak you all bagi kata masalah, lagi banyaklah saya akan selesaikan masalah you all. You all jangan bimbang. Lagi banyak masalah you all, insya-Allah. Masalah tu lah insya-Allah saya akan bantu you all. Alright? Salam Nori, kakak dari Sabah nak tanya kek coklat emas ni guna overlay ke? You all nak guna overlay ke tak apa, tak si guna pun tak apa. Saya dah try dah. Lagu mana dia sama je, cuma dia jadi lebih gebu lah overlay ni. Overlay ni dia jadi menggebukan. Kek cuma kita dah tahu dah step dia untuk nak pastikan kek coklat emas kita tu nak jadi molek, nak jadi moist. So kalau you all nak gunakan overlay pun okey, tak nak guna pun tak apa. Alright? Pilihan tu di tangan you all. You all nak guna hak mana? You all jangan kata, mungkin aku buat tanpa overlay tak jadi. Jangan bimbang. Saya dah try dah buat tu benda tu. InsyaAllah jadi. Kalau you all ikut je, follow je apa step-step yang patut buat, InsyaAllah benda tu you all akan dapat kek yang gebu. Yang sebelum ni you all kata aku buat kek coklat emas ni, kenapa sebelum ni aku buat pantat. Tapi bila you all follow je, you all tengoklah feedback orang yang dah buat kek coklat emas ni, InsyaAllah you all pun dapat benda tu. Tapi nak tambahkan lagi customer. Tambahkan lagi customer. Semalam saya dah bagi tahu dah. Dah share dah lagu mana you all kena buat. Macam mana you all nak buat benda tu. Pastikan permulaan tu kena double triple kalah kerajinan kita. Benda tu you all nak bagi orang beli ataupun orang nampak you all punya business you all, produk you all, pastikan kita kena merajinkan diri. Ambil tindakan, buat tindakan dengan posting, banyakkan benda tu. Sebab kalau you all tidak ada kata value ataupun tidak ada point-point, macam mana you all nak bagi tunjukkan you all punya produk you all, macam mana orang nak beli? Tidak, tak akan nampak orang tak akan nampak dah. You all jangan duduk expect aku buat buat besuk-besuk masuk. No, you all kena pastikan you all buat step by step tu, barulah InsyaAllah. Selagi you all tak gunakan yang semalam saya bagi tahu tu, tip-tip you tu, you all ulai balik. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, ulai balik. 1, 2, 3, 4, ulai balik. Selagi you all tak dapat impact dia tu, ulai benda yang sama. Ulai. InsyaAllah benda tu you all akan dapat. Alright.
Assalamualaikum. Akak Linda dah cuba buat biskut cornflake yang Nori hajar sedap. Waalaikumsalam. Memang gebu semua orang cakap sedap. Tapi ada gak time tak jadi macam bantak kek jadi turun bila masak. Itu normal lah. Itu normal lah. You all kata buat tu, saya pun sometimes pun ada juga. Mungkin time yang you all buat tu time yang tidak kena tidak kena dengan emosi kita, dengan feeling kita. You all jangan buat keadaan, buat kek ini, jangan buat keadaan yang keterpaksaan. Kena paksa supaya paksa kena buat. Kita ni dah lah malah. Kita malah. Lepas tu kita paksa pula. Kita pun masa tu ada masalah pula. Masalah duduk kata gaduh lah gapo lagi. So benda tu akan menjejaskan emosi dan tindakan kita. So pastikan you all nak buat kek tu, pastikan time bila you all buat tu. You all kena pastikan you all nak buat kek tu time emosi you all stabil dan emosi you all happy. Barulah kek you all jadi molek. Tahu tak? So benda ni kalau sebaiknya pastikan buat waktu yang dini. Jangan cuba elakkan waktu yang kemuncak. Waktu tengah hari you all baru nak start buat kek. Ada kalanya buat tak jadi lah, tahu tak? Macam saya lepas subuh memang saya akan start lah buat kek. Saya akan start dekor kek. Itu memang saya lah. Sebab saya dah praktikkan benda tu. Saya tak boleh nak buat time tengah hari lah. Time tu panas tak? Bila panas tu kemuncak ataupun emosi kita tu akan tak stabil. So bila tak stabil tu ada saja yang tidak kena. Pastikan you all kena buat time mood okey. Alright. Assalamualaikum Kak Nori. Saya nak tanya topi coklat nak bagi berkilat nak letak apa Kak ni? Kalau you all pakai macam saya pakai Casey Candy tahu tak? So kalau macam untuk bentar. Sekejap deh. Kalau macam saya pakai Casey Candy. Lepas tu kalau you all nak macam berkilat sikit kalau Casey Candy kalau tak letak pun tak apa dah, okey dah berkilat dah. Kalau macam nak berkilat lagi, letak liquid glucose sikit. Sebab dia likat sikit dia akan jadi dapat shiny kita punya topping coklat tu. Itu you all kena buat kalau you all gunakan topping coklat yang biasa. Bukan you all buat topping coklat yang biasa. Tapi kalau yang premium tak payah letak pun tak apa. Kalau you all letak memang merahana lah. You all kena tahu deh. Sebab saya dah bagi dua dah, premium dengan yang biasa. So yang premium cara dia step lain. Kalau yang biasa cara dia step lain. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Nak join PJJ basic macam mana? Boleh klik link bawah deh. Sekarang saya tengah buat promo untuk 25% saya punya promo. So you all dapatkan harga jimat sehingga RM50. So you all dapatkan free. Saya punya ni dapat sekali lah. Tapi dia nak bagi weh. Ni sekali deh. Sekali piping bag dengan apa tu nozzle ni. Nozzle ni banyak kegunaan dia. Banyak sangat kegunaan untuk nozzle ni. Alright, ini nozzle yang basic je. Nozzle yang basic. You all kena pastikan you all ada elemen ni. Barulah kek kita ni kita nak dekor dia tu cantik. Alright. Noris, ada PJJ ke kek coklat Amar ada kak? Ada kak. Saya buat PJJ ni bukan kehendak saya sebenarnya. Bukan main saya. Saya buat PJJ ni tahu tak. Tapi disebabkan ramai yang request, yang nak saya bantu, yang nak dapatkan kek yang coklat Amar yang moist. So benda ni saya berbincang dengan tim saya. Okeylah saya buat benda tu. Dan saya berbincang dengan dengan orang yang lebih arif lah. Bab gini bukan senang-senang tahu tak nak hasilkan PJJ. Aku nak hasilkan PJJ terus buat. No, saya banyak faktor tahu tak. Banyak benda yang saya kena kena berpandukan. Faham tak? Saya kena tanya dulu mentor saya. Saya kena tanya dulu guru-guru saya. Saya kena tanya dulu member saya. Saya kena tanya dulu grup saya. Bukan kata buat tu terus buat. No. You jangan ingat nak buat PJJ pun buat lalu. No. Saya berpandukan banyak orang tak. Bukan
senang-senang. Sebab tu lah you all mari dekat team saya, you all bagi tahu okey kena tak boleh buat lagu ni, kena tanya ustaz-ustazah. You all sebelum you all tanya lagu tu, saya dah berpandu dah orang-orang yang lebih arif, dah pakar bab-bab benda lagu ni. You all tak payah bimbang lah. Saya dah kata saya dengan team saya dah bincang dah benda ni sebelum nak mengorak langkah lebih jauh lagi. You all tak payah bagi tahu dekat tim saya, okey kena refer kepada ustaz-ustazah. Tak baik ni. Makin duit haram. Haram apanya? Saya bagi ilmu kok. Ilmu ni ilmu yang 5 tahun saya buat bisnes tahu tak? Bukan calang-calang. Dan rahsia ni hanya rahsia saya je. You all tanya tim saya pun belum tentu lagi tim saya dapat bagi jawapan kata yang betul. Sebab apa? Sebab benda tu ada dengan saya. Benda tu ada dengan saya. You all tanya tim saya pun jawapan dia daripada saya. Jawapan dia daripada saya. So benda ni saya makan masa kot nak hasilkan benda ni. Saya makan masa. Bukan senang-senang nak hasilkan PJJ pun buat PJJ. No. Saya berpadu dah tanya orang tu, tanya orang ni, barulah saya buat benda ni. Barulah saya create premium. Barulah saya create expert. Saya bukan buat okey nak buat buat pun lalu dengan harapan dapat duit. No. Bukan senang-senang dia. Tak sesenang itu. Tidak semudah itu saya buat PJJ. Kalau you all expect okey senang Nori buat PJJ lepas tu dapat duit. Try buat. Try you all duduk tempat saya ni, you all buat. Allah ramai gila kok yang nak saya bantu. Ramai sangat tahu tak masalah. Masalah terlampau banyak sangat. Bila saya kata lagi banyak masalah, you all lagi advantage lah untuk saya. Sebab benda tu okey, aku kena take note benda ni, aku kena buat lagu ni, aku kena buat lagu ni. Bukan senang-senang dah dok. Saya dah refer dah ramai gila dah saya dah refer. Memang kek coklat Mo dan resepi topi coklat versi Nori terbaik. Dulu-dulu buat kek coklat topi cair. Loleh. Tapi sejak dah join PJJ Nori, pandai dah buat topi yang cantik molek. Thank you ilmunya Nori. Bukan setakat pandai cantik, dah buat bisnes dah. Ni Amy Syahada tu memang buat bisnes dah. Rancak dah dia buat bisnes. Okey, sedap apa kek coklat Mo resepi by Nori. Cepat-cepat join PJJ Nori. Okey, tak sabar nunggu kek 10 hari bulan 11 nanti. Kek apa? Saya bulan 11 ni penuh tahu dah order kek. Aduh lah. Banyak tahu dah bulan 11 ni. Untuk minggu ni saja banyak yang orang order. Lepas tu seimbang dengan Deepavali pula. Allah lah. Tengah mikir tahu tak. Saya kalau orang order ni saya tengah fikir lah. Mana aku nak create dekorasi apa semua. Aku nak fikir semua benda tu tahu tak. Okay. Salam Nori, akak nak tanya Nori buat topi coklat emas tu Nori guna coklat koin ke atau sebut coklat? Dia gini deh kak. Bila akak tahu dah bahan-bahan dia, okey, untuk kek coklat emas akak dah buat, dah pandai dah buat. Bila mana akak nak buat untuk topi coklat, akak kena pastikan akak boleh buat 2 step. Sama ada akak nak gunakan topi coklat, nak gunakan coklat yang biasa punya. Maksud dia coklat yang biasa punya pakai coklat bar macam ni. Okey, macam coklat bar macam ni. Nampak ni? Alright, yang ni saya pakai Cassie Candy lah. Kalau you nak pakai bitter sweet pun boleh. Selain daripada tu pun boleh. Okey, so benda ni akak kena tahu dua. Sama ada akak nak menggunakan, nak buat untuk topi coklat biasa pun boleh. Untuk premium pun boleh. Premium tu ganache dah. Untuk ganache tu kena pakai dark coklat coin. Memang kena pakai dark coklat coin lah. Dan step dia tak sama dengan topi coklat biasa. Benda ni dua-dua pilihan ni saya dah masukkan dah. Sebab saya tahu okey, saya ni buat kek last minute. Okey, kek last minute you all kena buat topi lagu ni. Tak boleh buat topi yang macam ni. Kalau you all nak buat topi yang menggunakan coklat bar macam ni, pastikan you all kena at least 1 hari sebelum lah. Itu seelok-eloknya. Kalau tidak, you all punya topi you all jadi cair. Memang cair lah. So pastikan you all, kalau you all nak gunakan coklat bar macam ni, pastikan 1 hari sebelum. Itu kalau you all gunakan lebih kurang dalam 500 gram lah. Kalau you all gunakan lebih, pastikan kalau you all buat banyak, okay, awak banyak, pastikan 2 hari lah seelok-eloknya. 2 atau 3 hari. Itu memang molek lah. Memang kita punya topi coklat memang
Hai ya Allah. Buat di. Saya tidak gunakan serbuk coklat. Saya tidak gunakan serbuk coklat. Sebab kalau kita tidak pandai nak managekan, kita nak masuk topi tu kita guna serbuk coklat, takut nanti kita punya topi kita jadi warna coklat. Kita tak nak jadi warna coklat. Kita nak jadi warna dark. Dia warna dark lagu ni. Kita tak nak warna coklat-coklat gitu biasa-biasa. Kita nak biar dark. So kalau you takut buat terlebih, you tak pandai nak arrange benda tu, takut nanti topi coklat kita jadi pahit. Jadi pahit. So langkah dia, you gantikan serbuk coklat tu, gantikan dengan coklat bar ataupun koin lah. Alright. Betul tu, kena ada mood yang elok dan happy. Baru jadi. Comel. Lah. Ya, ingat senang nak pakai baju kurung lagi ni. Saya ada majlis ni pagi ni. Betul pakai baju kurung ni ahli sikit. Tekaklah majlis keramaian. Majlis ni kita nak pakai seluar tak kena pula. Nari biskut konflik kalau guna batakat dengan majlis boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Salam, saya buat kek coklat selalu tak menjadi. Ada rezeki nanti nak belajar PJJ dengan Norris. InsyaAllah boleh. Cuma saya recommendkan you all nak buat kek coklat tu, pastikan tak usah masuklah kelas saya deh. Aku nak mungkin jadi. Mungkin jadilah mungkin. Nanyalah permintaan di luar batas lah mungkin. Masuk. Mungkin jadilah mungkin. Kan? Bersedia, you all bersedia ke? You all dah bersedia dari segi fizikal dan mental. Kalau you all bersedia fizikal dan mental, boleh. Tapi kalau you all tak bersedia, you all just nak buat, aku nak buat untuk makan-makan. Tapi sampai satu masa, you all buat tu, contohlah you all buat time, you all buat tu, lepas tu orang mari, orang datang you all punya rumah marilah datang tu. Lepas tu you all tak ada benda nak angkat, lepas tu you all angkat kek coklat emas. Lepas tu angkat tu orang pun kata, sedapnya saya nak tepuk. Dah tahu tak, benda tu tak rancang. Tapi benda tu lah yang banyak yang orang berlaku lagu tu lah. Right? Mungkin jadilah mungkin. Betul tu nak buat kuih kek apa pun mesti masa kita happy baru semua menjadi dengan baik. Terutamanya kek kek ni memang kena mood happy. Kalau kuih pun serupa je. Kuih talam kau, buat kuih talam tu lagilah. Mood you all tak okey, memang you all punya talam you all lembek. Memang lembek lah. Lembek tak ada bawa bincang tahu dah. Padahal kita dah buat sebelum ni jadi molek dah. Tiba masa buat tak jadi. Tak kena ni. Apa ni? Tengok balik diri kita tu. Okey ke tak? Stabil tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam, nak tanya kenapa kek coklat emas saya bila dah kukuh, bila dah sejuk dia turun ya? You kena pastikan masa you putar tu lah. Putar tu jangan kata cair. You tak boleh nak kata bila you campurkan campuran telur dan gula kastar. Kita kena guna kastar. Untuk nak buat kek kena pastikan guna gula kastar. You tidak boleh gunakan gula icing ataupun gula kasar yang you bancuh air kopi, air teh tu tak boleh. You kena pastikan gula kastar. Gula kastar tu you boleh beli kat kedai roncik ada, kat kedai bahan kek pun ada. Memang gede ni tengok ni. Okay, so benda ni you kena pastikan guna gula kastar. Bila mana you putarkan gula dan telur, pastikan dia nak masuk untuk next step tu, pastikan kita punya tekstur ataupun adunan kita likat. Kalau you punya adunan you cair, memang merana dah. Memang tak okey lah you punya kek you all. Itu sebabnya tahu tak, banyak benda yang you kena tahu dan kena ambil pot. Kalau tidak kek kita tu memang tak jadi. Alright, you kalau terlebih sangat pun tak boleh juga. You all terlebih. Contohlah you all buat ni, you all tak erti nak control mixer you all, okay? You all pun buat lah mendata je. Orang suruh buat. Bila you all buat mula-mula tu speed yang paling laju lah. Paling laju. Lepas tu you all kena slowkan speed ataupun lowkan speed. Speed yang paling slow. Kalau you all buat speed yang laju semua, memang merana juga. So pastikan you all kena control you all punya mixer you all. Terutamanya yang speed tu lah. Pastikan
Permulaan tu memang laju. Lepas tu you all tukar dia pada low speed. Sebab kita nak masukkan bahan-bahan yang lain. Last kali baru kita buat medium speed. Itu memang step dia lah, tak? Kalau tidak memang kek kita tu nanti kita kukus dia, molek, lepas tu dia jadi batak gitu, tak? Alright. Saya Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Saya dah join PJJ, memang terbaik. Dah buat jualan kecil-kecilan, kek coklat cheese sebenarnya dalam bekal kecil je. Okey, kecil je tu. Allahu Akbar. You all kata sebab itulah you all kena ada kata kena arrange tau dah. You all nak berapa satu hari. Contohlah satu hari aku nak jual 10 biji. Pastikan you all jual 10 biji. Sebab dengan 10 biji tu you all dapat RM50. Katakanlah contoh 50 mungkin RM5 satu. So di 10 biji RM50. Itu kek dia. Sebab itulah kek dengan kuih dia berbeza. Dia lain dia. Tarah dia lain. Kek tarah dia lain. Kek ni dia tarah dia nampak prestige lah sikit betul. Dia lain ke kuih. Sebab itulah 10 biji pun you dapat RM50 dah. Kalau kuih ni lain, banyak baru dapat RM50. Dia kuih lain. Sebab tu kalau macam saya lebih suka buat kek lah pada kuih ni. Kuih ni dia renyah sikit betul. Dan pastikan kalau contohlah you buat satu hari 10 biji, pastikan you kena konsisten buat tu 10 biji 30 hari. So bermakna adalah 300 biji. Okey, so 300 biji darab dengan 50 you dah dapat jap. 10 biji 30 hari ke? 10 biji sehari 30 hari dah 300 biji. 300 biji darab dengan satu hari you dapat 50. Bermakna you dah dapat 15,000 dah weh. Yang paling penting itu saya kata, yang paling penting konsisten. Benda ni senang, simple. Cuma kita je tidak konsisten dok. Buat sehari, lepas tu senggel pula sehari. Lepas tu macam mana you nak dapatkan nak pecahkan benda tu 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 dok. Kena konsisten. Paling penting kena konsisten. You buat dulu sebulan, tengok lagu mana. Tahu tak? Benda ni lama-lama kita rasa macam semangat tak? Semangat dia lain. Kenapa ya bila akak letak topi pada kek coklat tu meresap dalam kek? Apa kesilapan? Memang kena meresap lah. Permulaan tu. Sebab dia panas. Tak? Bak panas. Lepas tu kalau you nak topi lah kali tu, pastikan kek kita tu sejuk. Barulah kek kita tu elok bila kita nak sapukan dengan topi coklat. Kalau pada panas diletak, memanglah meresap dalam kek. Sebab itulah kek ni dia anti dengan kepanasan. Dia tidak boleh. Dia anti sangat dengan kepanasan. Pastikan you all kena dekorkan kek ni biar dia sejuk. Betul-betul sejuk. Barulah topping dia tu cantik elok. Tidak, memang dia akan meresap. Lepas tu mana toppingnya tak ada. Lah kali dogo. Kek saja tinggal, topping tak ada. Okey? 10 hari sebelah kek Spiderman lain. Kek Spiderman. Okey. Tapi tim saya kek Spiderman ni nak kek ke apa ni? Nak kek ke apa ni? Sebab saya tengok dekat tim saya bagi ni tak ada tu, tapi tema dia Spiderman. Nori, topi coklat tahan berapa lama dekat luar? Kalau macam saya, biasa topi coklat ni kita kena masak elok-elok, betul-betul. Dia bertahan lebih kurang dalam 1 bulan lah. Kalau macam saya buat okey lagi lah 1 bulan. Tak ada menjadi masalah, tak ada jadi, cuma dia akan jadi likat lah sikit. Tapi tak menjadi masalah pun. You all buat sehari 2 hari dah likat dah. Sebab apa? Sebab masa you all kacau tu salah dok. You all terlebih kacau. Terlampau lama sangat masuk. Sebab itulah kita punya topping kita tu melikat sangat. You all kena pastikan, you all nak buat topi tu pastikan 2 hari sebelum lah. Kalau topi you all banyak you all guna. Tapi kalau sikit 1 hari sebelum. Kalau semoleknya 2 hari lah. 2 atau 3 hari itu memang the best lah. Alright.
Nori, white coklat brand Bittersweet molek tak bila dicairkan selain brand Casey Candy? Sebab ada saya susah nak jumpa coklat Casey Candy. Saya nak sure lah benda ni. Sebab setiap kedai dia tak sama. Sebab lain. Sebab you all kena try. You all kena try. Yang ni memang atas nasi lah. Atas nasi. Kalau nasi kita okey lah jadi white coklat. Kalau nasi kita tak okey lah. Yang ini you all kena try sendiri. You all tanya saya. Kalau you all tanya saya, kalau saya kata okey, you all buat belum tentu lagi okey. You all kena try. You all kena try. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Saya dah buat typing coklat 2 hari lagi. Sedap. Topping coklat 2 hari lagi. Sedap cukup rasa. Jangan hari ni lah. Betul Nori cakap. Saya pun buat topping coklat 1 hari sebelum nak topping. Rasa dia lagi sedap macam aiskrim. Iya, lagi lama lagi sedap. You all jangan percaya saya, tapi you all try buat lah. Jangan percaya saya. Saya tak suka pun you all percaya saya. Saya tak suruh pun you all percaya saya. Tetapi you all just buat je. Buat je. Nori, tak apa ganache tu ganti milk coklat sebab customer tak mau dark coklat untuk kek birthday indulgent. You all guna biasa coklat biasa pun tak apa. Boleh je. Dark coklat. Sebab apa customer dia tak nak dark coklat? Sebab kita ni tak pandai nak arrange dark coklat. Nama dia dark coklat. You all kena sikit tahu tak, limitkan kuantiti dark coklat. Barulah dia tak terlampau rasa dia terdark sangat. So you all pandai pastikan cara penggunaan dark coklat tu. Kalau you all nak gunakan dark coklat boleh, cuma dengan kuantiti yang sedikit. Jangan terlampau banyak sangat. Bila terlampau banyak memang dia punya rasa dia tu nyengat, rasa dia tahu dah, nyengat. Nyengik. Follow without miss. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya dah PM Kak nak join Kelang. Tak apa, nanti tim saya akan reply sat bimbel. Time tak jadi memang stress. Tak boleh nak ayak kok orang. Tak boleh nak ayak kok orang. Tak erti nak ayak kok orang. Noris, apa fungsi overlay? Overlay bagi melembutkan lah kita punya kek kita. Kek kita kata dia punya tekstur kita lah, tekstur kek kita tu. So kalau macam tanpa overlay pun you all boleh hasilkan kata kek coklat yang moist. Tak tahu tak? Cuma you all je tidak tahu cara dia. Tak tahu cara dia. You all kena letaklah topi coklat tu bagi moist kita punya kek kita, barulah best. Kalau tidak, memang kek kita tu keras kengkung. Memang kek kita tu dalam dia tu tak rasa moist dia tu. Sebab itulah kalau you all tengok kek coklat saya biasa kalau main kek saya tidak akan potong. Sebab dalam dia dah moist dah, penuh dengan coklat, topi coklat. So, kalau saya potong nanti dia akan rari rasa dia. Beda. Melainkan kalau atas request pada customer lah. Orang tak tahu benda ni. Orang tidak tahu. Tapi kita yang buat kita tahu. Sebab itulah kita kena mencuba dulu buat. Mencuba dulu buat. Kalau selagi tak buat, tak tahu kan kejadian dia. Gel. Liquid glucose tu gel, bukan serbuk. Noris, macam mana nak buat kek coklat mau rasa tak pahit? Saya pakai serbuk cocoa berries. Boleh, tak apa belaka. Cuma pastikan you all kena tahu kuantiti dia. Maksud dia gini deh. Okey, kalau macam untuk you all nak pakai nak pakai cawan, pastikan 1 cawan tepung gandum, 1 cawan serbuk koko. Tapi kalau you all rasa tak boleh nak pergi lah aku rasa pahit, you all kena kurangkan serbuk koko tu. Tapi contohlah you all kurangkan separuh ataupun separa dengan cawan tu So you all campurkan dengan gandum, biar lebihkan gandum tapi dengan kuantiti yang sama. Itu step dia tapi kalau pada asal dia kena buat lagu tu lah, 1 cawan tepung gandum, 1 cawan serbuk koko. Kalau you all rasa pahit, you all kena gantikan ataupun you all kena masukkan tepung gandum lah di dalam acuan serbuk koko tu supaya dia punya kuantiti dia sama. Dalam adunan tu buah coklat juga ke? Adunan mana ni? Adunan mana ni Kak? Salam Noris, Kak buat topi coklat tu kena masak ke? Topi coklat yes, kena masak. Kalau macam untuk nak buat yang premium tu pakai double boiler saja ataupun you pakai guna masuk dalam microwave pun boleh. Tapi kalau macam saya lebih suka pakai double boiler lah. Alright. Saya pernah buat kek coklat simpan dalam peti jadi keras.
Sebab apa? Sebab you all tidak putar dia dengan cara yang betul. Lepas tu, masa you all nak kukus dia, pastikan you all kena tahu cara nak kukus dia. You all kena tahu. Pastikan air kukusan you all betul-betul mendidih. Betul-betul mendidih. Bukan kata yang sedang-sedang saja, tak boleh. Tak boleh. Kena pastikan air dia tu biar betul-betul mendidih. Baru kita masukkan loyang. Dan loyang tu you all kena tahu loyang macam mana you all gunakan. Loyang macam mana. Kalau you all gunakan resepi saya, you all follow je. Dalam saya punya PJJ tu, follow je. Tak payah buat apa-apa, follow je. So benda tu, okey, contohlah saya bagi tahu. Okey, saya guna loyang saiz 9. Okey, bila you all gunakan loyang saiz 9, pastikan you all kena kukus dia 1 jam. Dengan adunan banyak tu, pastikan kukus 1 jam. 1 jam. Tak boleh nak kurang. Sebab kurang nanti kek kita takut tak masak. So pastikan benda tu. Dan pastikan air kukusan tu biar penuh dekat air dalam tu Jangan sikit. Bila sikit dia tak ada tak sempat dengan kek kita nak masak tu. Nanti kalau tak sempat, nanti air kukusan kita tu kering. Bila kering, kek kita akan jadi kering. So pastikan benda tu. Dan kalau bila kering tu banyak impact dia lah. Terutamanya dia akan api tu akan stay malak banyak malak. Malak pula dah. Api tu dia naik Api naik sebab kering. Bila kering, memang kek kita tu memang bau dia tu. Lalu kita punya loyang kita tu kering, lepas tu dia tak cantik punya adunan kek kita. Biar dia kata sedang-sedang biar dia sedang molek sedang molek. Maksud dia biar kata air banyak ni dengan kukusan selama ni sesuai lah, padan. Kalau tidak takut nanti air kukusan habis dah. Tak ada dah, tapi kek kita tak masuk lagi, tak sel lagi betul alright. Nori, maaf nak tanya, untuk buat buttercream guna icing sugar dan untuk buat kek guna gula kasta, betul ke? Yes, betul. Yang memang topping you kena pakai gula icing, dia tak boleh pakai gula kasta. Kalau kek you kena pakai gula kasta. Alright, kalau kek coklat saiz 9 in berapa kah ketiga kek yang sempurna? Dia kalau macam saya buat dari lebih kurang 3 inci 3 inci. Dia punya loyang tu tinggi. Macam saya bagi gift yang promo saya punya sebelum ni. Yang tu dia standard up tu lah. Dia standard tu. Ada juga yang rendah. Tapi kalau macam you gunakan resepi saya tu, kalau macam contoh dah you guna 4 biji telur, standard dah. You tak payah dah nak fikir benda tu. Dia standard dah. Dengan adunan tu, dengan loyang tu, dia standard dah. Dia standard dah. Tak payah dah nak fikir, aku nak guna loyang ni. Tak payah. Sebab saya bagi tahu dah. Okey, loyang you guna loyang saiz 9. So dengan adunan banyak ni you dapat. Dia standard. Alright. Nori keluar tajuk sikit hari ni, minta maaf ya. Suri-suri baru ni tak boleh tengok lain sekat-sekat. Lagu mana nak cara membuat tu, cari tak jumpa lagi. Kek coklat emas sedap. Tengok balik lah. Scroll balik saya punya live. Saya delete tu malah ni. Saya delete Saya delete dah. Tengok balik, scroll balik. Masalah lah ni tak jumpa tu sebab apa? Sebab tak cari. Sebab tak usaha nak cari. Cari dalam video dekat Allah Akbar. Mari pada orang tengok. Dah mari pedok. You all tengok dekat page Noris, tengok dekat bawah tu, scroll tu ada video pedok. Video, klik link tu, klik situ, see more. Klik see more tu, tengok. Banyak gila kok. Tengok, scroll tahu tak? Yang Swiss roll tu baru lagi minggu lepas baru Swiss roll. Takkanlah tak jumpa dah. Tahu tak, melainkan kalau kek-kek yang lain memanglah dah lama dah. Impossible benda tu. Tahu tak, impossible tak jumpa. Okey, saya dah buat topi tu tahan 2 bulan lebih, stay okey. Kek coklat emas saya recommendkan kukus.
saya royak dah mari ke. Kalau macam saya royak bagi tahu, okey, saya recommendedkan bermakna benda tu lebih sedap lah kukus. Bukan kata benda contohlah you nak buat kek coklat moist, you nak buat bersih bakar ataupun you nak buat water bomb. Bukan tak recommendedkan. Cuma rasa dia tu dia lebih sedap kukus lah. Lebih sedap kukus. Kalau you ketegak sangat you nak buat lah, it's up to you lah benda tu. Okey? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Yang tu saya akan you jangan bimbang lah. Untuk topping tu saya akan buat video yang baru, lebih advance lah dekat saya punya group PJJ ekonomi dia. So saya akan tunjuk dekat you lagu ni kemenjadian dia. Lagu ni kemenjadian dia. Kalau selagi you tak buat, tak jadi lagu tu, bermakna topping you tu kurang menjadi ataupun terlebih. So you all kena pastikan kena tengok benda tu. Sebab topping ni bukan kata okey resepi 5 memanglah resepi 500 gram saya pakai casing candy, lepas tu 1 teh susu cair memang, tapi you all kena tengok one by one step dia, lagu mana kita nak cairkan, macam mana cara dia. Sebab kalau tersilap langkah topi kita tidak jadi. Ada yang terlebih kental, ada yang jadi likat bedo. Ada yang cair lolai pun ada 2-3 hari pun cair. Sebab apa? Sebab topi kita tidak masuk dengan sempurna. Alright? Macam mana nak dapat loyang macam Nori guna 7x3 sebab kat area sini susah nak dapat. Allah kak lah, api dah kak. Habis dah, tak apalah, nanti saya akan info balik lah kalau ada. Kalau ada payuh lalu ni, memang payuh saya loyang yang saya bagi gift untuk promo tu pun tak dapat lagi pedo. You all kena stay menanti lah. Sebab dengan clash dengan PKPD lagi, so benda tu payuh lah pedo. Sebab benda tu handmade. So handmade daripada kilang. So bila daripada kilang, daripada dia buat tangan pada, dia buat sendiri, dia buat. Saya pun tahu lah dia kata gitulah, dia kata sayanya. Tapi saya boleh imagine lah benda tu. Saya ni suka berimajinasi pada. So benda tu memang agak suka lah. Dah tambah-tambah dia punya loyal tu tebal. So bila tebal, dia you boleh gunakan benda tu untuk jangka masa panjang. Dan dia lambat lah nak guna, dia nak payuh lah, lambat nak siapkan untuk satu-satu tu lambat. Tambah-tambah dia makin kecil, dia makin lambat. So you kena banyak bersabar lah benda ni. Kalau yang dah join saya punya PJJ untuk promo sebelum ni dapat free 3 loyal tu ke. Tu tak sampai lagi. Saya dah order lama gila dah. Okey. Banyak ilmu yang Nori bagi. Terima kasih Noris. Welcome. Aduh, jangan delete lagi. Jangan delete. Betul lah kata. Aku delete je. Tunggu masa nak delete ni. Tahu tak? Saya delete. Saya delete je lah. Saya delete tahu tak? Saya delete. Saya delete pun saya simpan yang saya. Saya simpan. Delete bukan delete saya saja, saya simpan. Itu tahu tak? Coklat moist tu kalau loyal 9 in mana yang lebih tinggi? Yang bulat atau 4 segi? Coklat moist tu kalau loyal 9 in mana yang lebih tinggi? Bulat bulat lebih tinggi. Okey, atas pengalaman saya sebut koko tu ada grade-grade. Yes, dia ada grade-grade. Grade A, B. Grade A dengan B. Okey. So benda ni you all kena kata tengok tu sikit kena tengok sikit. Saya pergi bakery hari tu dia terangkan sebut koko. Grade A tu lebih pahit. Kalau grade B dia tak pahit sangat. Macam saya suka grade B. Atas lidah masing-masing. Ada jugalah. Dia macam grade dia ada grade A dengan B. Ada setengah tu dia kata grade A tu lebih halus. Lebih halus dan kualiti dia tu lebih sikit Of course lah A dengan B. Harga dia pun tak sama juga. Harga dia tak sama. Harga dia A lebih mahal lah. Dia kualiti dia tu lebih lah. So di sini you all yang mana kalau you contoh lah you all gunakan, dia sebut koko tu dia lebih sikit sebab tu dia rasa pahit sikit. Sebab kalau macam grade A, tapi saya dah guna dah grade A dengan grade B. Macam saya lebih suka grade B jugalah. Saya lebih suka grade B sebab harga dia pun tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat. So dia pula kata mampu milik lah. Grade B, setengah grade B tu ada yang RM15, ada yang RM13, ada RM18. Dia harga dia tak sama setiap kedai. Tidak sama.
Okay. So benda ni you all kena tengok lah. Grade A ke grade B yang nak pakai. Contohlah you all gunakan grade A, pastikan you all kena kira buat cara A. Jangan kira buat cara B. Orang lain kira, okay, contohlah saya tunjuk dekat you all, saya gunakan grade B dengan harga modal RM11. You all tidak boleh gunakan dia punya kata harga tu sama dengan saya. Tidak boleh sebab you all gunakan grade A. Pastikan you all kena kira grade A lah. Buat serupa dengan grade A dok. You all tak boleh buat nak pengiraan tu sama dengan saya sebab you all gunakan grade A. Sebab tu lah you all ni nak mudah je. Okay, Nori jual apa? Okay, saya nak jual gini juga. Tak boleh. Mula-mula tu memanglah you all buat lah. Tapi dah lama-lama you akan jadi shock tau tak? You akan shock. You akan jadi mana aku tak kena ni? Aku rasa aku jual okey dah. Tapi untung tak berapa mana. Sebab apa? Sebab ni lah. Tak? Cara pengiraan kita tak buat. Lepas tu mungkin cara pengiraan kita salah. Lepas tu kita ikut orang. Orang jual banyak tu, kita pun nak jual banyak tu. Orang jual banyak ni, kita pun nak jual banyak ni. Salam Noris, customer ada order Indulgent Loyal 9, saya bagi harga 75. Okey tak? Okey akak kena kira lah. Saya dah tunjuk dah benda ni. Saya dah tunjuk dah one by one dah benda ni. Saya dah tunjuk dah. Minggu lepas saya tunjuk. Okey tak okey? Kena kira, kena kira. Macam minggu lepas saya kira kan. Buka file, malam buka dah file. Okey. Macam minggu lepas saya tunjuk dekat you all. Okey, kek coklat Indulgent saya buat dengan saya buat sebut koko ni dengan harga grade B. You all buat dengan harga berapa? Saya beli dengan harga RM13.50. You all beli dengan harga berapa? So you all kena kira sini. Berapa sen you all gunakan benda ni? Dan saya buat, saya buat minggu lepas saya tunjuk dekat you all. Modal sebenarnya untuk saiz 9, harga sepatutnya jual RM75 dan ke atas. Sekiranya you all buat ataupun you all punya pengiraan you all sama dengan saya, bolehlah you all nak jual dengan harga RM75 dan ke atas. Seandainya you all tidak sama pengiraan dengan saya, lepas tu you all nak expect nak jual serupa dengan saya, memang tak lah. Mungkin you all kena jual dengan harga RM75 ataupun RM78 ataupun RM80. Dia standard. Alright. Nori nak tanya kelas premium malam ni belajar apa? Tengok balik akak. Tim saya dah post dekat premium. Apa yang nak belajar tu. So untuk malam ni, sebenarnya untuk malam ni saya nak lebih kata semalam saya dah ajar you all macam mana cara basic nak buat bisnes. Untuk malam ni saya nak ajar you all macam mana cara kita nak tambahkan customer. Macam mana kita nak tarik customer supaya orang membeli dengan kita. Macam mana nak buat? Untuk permulaan you all nak buat bisnes lah. Untuk permulaan ataupun you all nak mengorak langkah nak tambah lagi customer. Bukan makin lama customer kita makin tak ada. Kita nak makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Barulah best bisnes kita. So itu yang saya akan rukaikan malam ni deh. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada lagi tak? Memang best Batai tu. Assalamualaikum. Hostess Batai Hotel tu Bantai. Oh, Assalamualaikum. Hostess Bantai Hotel tu masih ada lagi tak? Memang best Bantai tu. Orang kata dah. Orang kata Batai tu saya guna lah. Bukan saya beli main-main tau dok. Saya yang guna. Ini testimoni saya sendiri lah dok. Saya sebelum ni saya guna bantai, kata yalah kita beli yang murah-murah ke RM10, RM20. Bukan kata nak, tapi itu bantai yang bertaraf 7 bintang. Dok, bantai tak ada dah. Dah habis dah promo tu. Dah habis dah. Dok, habis dah. Alright. So benda tu saya sebelum ni saya bangun dengan sakit tekak, tapi bila saya dah gunakan bantal tu, rumah saya memang overall pakai bantal tu lah. So mahal pun tak apa, tapi berkualiti. Sebab kita nak kena tidur dengan kualiti, tidur yang berkualiti, dok. So saya bangun sekarang ni memang tak ada dah, okey dah. Dok, dulu ya Allah sakitnya tekak dengan bantal letak kabu dok. Dok, dulu jam-jam dulu ke pakai letak batak kabu. Lepas tu beli batak RM10, RM20. Tak okey dok.
Tak ada dah, benda tak ada dah. Kata dah sedap. Nanti dia dengar lah makin. Tak bagus. Okey. Jangan delete video kek hari. Boleh saya jadikan paduan nak buat kek. Hanya Allah saja yang dapat balas jasa kat hari. Orang kata dah, orang buat share dah. Bila orang tak share ni, duduk minta-minta dengan kita. Tapi bila kita share ni, tak jumpa cari. Pelik sungguh lah aku. Alah, rasa saya tak delete pun. Rasa tak delete pun benda tu. Boleh tengok balik lah. Masalah you all malah nak scroll dok. Malah nak scroll. Banyak video-video yang saya share dekat you all. Tengoklah balik. Nak kata saya tak share, saya share. Gapa lagi? Alright, so siapa yang nak dibantu, yang nak saya guide you all buat kek coklat emas ni, yang memang you all buat ni memang kata, bukan sekali you all buat, berkali-kali sebab request daripada anak-anak, request daripada suami. Lepas tu buat pula kek untuk birthday pula, buat kek untuk nak buat dessert untuk kenduri pula. Alolah benda ni, ya Allah, you all tahu benda ni. Gunakan sebaik mungkin. Siapa yang nak saya bantu you all. Saya tak banyak. Saya nak dalam lebih kurang 30 orang. Tapi tak sampai 30 orang pun. Lebih kurang dalam 20 orang lah. 20 orang lagi saya nak. Lebih kurang lah. 20 orang lagi saya nak bantu. Saya nak 20 orang lagi. Saya tak banyak. Saya tak banyak. Nak 20 orang lagi untuk saya bantu you all buat sampai jadi. Nak buat kek coklat emas ni, buat sampai jadi. Alright? Assalamualaikum. Nak tanya tepung kastak tu kalau nak buat kek sama ke macam guna tepung sponge mix? Tepung kastak? Tepung kastak mana boleh buat kek lah? Tepung kastak? Tepung kastak nak buat untuk macam contohlah nak buat untuk keripah boleh lah pakai tepung kastak. Nak buat tepung air tak boleh tu. Tak kena. Kat ekonomi ada taklah cara tambah customer? Belum lagi kak. Tu belum masanya lagi. Sebab akak tengah nak membiasakan dengan resepi-resepi yang telah saya share dah. Lepas tu akak tengah nak buat benda tu supaya jadi. Lepas tu nanti saya akan share jugalah. Cuma lambat sikit lah. Kalau you all nak cepat, you all kena of course lah expert. Expert memang lebih lah fokus. Untuk minggu ni ataupun malam esok, saya akan buat Zoom dekat saya punya group expert. Dan saya akan tunjuk dekat you all. Okey, sebenarnya lagu ni sebenarnya you all kena buat. Lagu ni. Nak buat page kena buat lagu ni. Profile picture kena buat lagu ni. Saya dia kena buat lagu ni. Tak boleh ada belakang. Mata-mata lah kita ni seorang buat bakery. Kena ada buat cake. No. Tidak ada. Dan tidak semestinya kita kena gunakan profile yang ada benda-benda atau unsur-unsur yang macam tu. No. So kalau you all ada usul-usul lagu tu, you all join saya punya Zoom malam esok. Saya nak pastikan you all kena edit balik. Tolong edit balik you all punya profile picture. Sebab banyak dah saya tengok page-page yang you all buat tidak kena. Faham tak? Dan saya akan selitkan dengan warna yang you all kena buat. Sebab benda ni akan you all nampak kata personal branding you all lah. Faham tak? Kita nak naikkan branding kita. So saya nak you all kekalkan benda tu. Kalau you all tengok saya punya brand saya warna saya adalah warna merah, warna hitam. Itu memang saya punya warna merah, hitam, putih. Itu memang. Tapi overall saya akan gunakan warna merah dan hitam. Itu lambang saya punya brand saya. So kalau you all nak gunakan brand ataupun lambang benda tu, you all kena pastikan tu. Jangan duduk nak tukar. Minggu esok tukar. Lepas tu esok lusa pula tukar pula. Tak boleh lah lagu tu. Faham tak? Lagu mana orang nak kenal kita punya brand kita? Dok main tukar semua. Faham tak? Alright. Malam ni jam berapa? Biasa saya buat 9.30 kak. Saya nak kadang buat kek kuku naik kembang. Lepas tu bila aku buka dia terus turun. Kenapa ya? Masa akak putar tu, pastikan putar elok-elok deh. Putar elok-elok gitu. Barulah kukusan ataupun you kukus tu tekstur dia cantik. Masak pun gitu, akak pun gitu, duduk gitulah. Tak gerak-gerak. Okey? Alright. Untuk bukan saya ajar coklat emas saja deh. You kena ingat deh, saya punya PJJ tak sama.
Kalau you kata, oi, mahalnya PJJ Nori. Yes, memang mahal. Tetapi you kena ingat deh, apa value yang saya terapkan ataupun saya masukkan dekat saya punya PJJ. Kalau you nak dapatkan dengan harga RM10, RM20, RM30, RM40, RM50 dekat saya, memang you silap lah. Sebab saya akan kepilkan ataupun saya selitkan sekali cara nak buat kek. Bukan sahaja kek-kek yang lebih advance, tetapi saya selitkan juga cara macam mana kita nak tarik customer, macam mana cara permulaan kita nak buat bisnes. Sebab benda ni kata amat penting dan sangat-sangat penting untuk yang mana yang baru nak melangkah untuk buat bisnes. So belajar marketing ni bukan sesenang ataupun semudah itu kalau you all tidak ada ilmu. You all kena tahu cara dia, barulah you all di jalan yang betul. Kalau tidak, memang kita lambat proses kita. Lambat, sangat lambat dah. Orang lain dah ke depan dah, kita baru nak merangkak, barulah jalan kau duk mai gitu dah. Baru macam khabar tak khabar. Orang lain dah ke depan dah, ketinggalanlah kita. Right. Premium untuk kali ni Jimat 125. So dia punya premium 374. Dan bila you all upgrade, contohlah you all daripada ekonomi you upgrade, of course you all akan dapat jugalah yang ni. Dapat juga. Dapat juga, saya bagi jugalah. Alright. Video Nori banyak dah simpan dah kosi. Memang minat. Wow. Salah belilah ya tepung kastak ni. Bukan salah beli kak. Akak boleh guna je tepung kastak ni. Cuma tak kena lah untuk nak buat kek. Sebab kalau buat kek tak guna pun tepung kastak. Bila kalau akak guna nanti merana akak punya kek. Adunan kek tu tak jadi. Bukan tak apa nak jadi. Memang tak jadi. Sebab tepung kastak ni biasa orang gunakan untuk nak buat krim puff, untuk nak buat macam dessert. Boleh lah pakai tepung kastak. Boleh. Akak gunakan tepung kastak tu nak buat cipher kau boleh lah. Kalau nak buat puding kau boleh lah. Tapi kalau nak buat kek tak apa nak kena lah tu. Tepung salah kak. Okay. Memang dah buat cuma coklat moist nak letak topping je besok. Wow. Betul Nori cakap tu, kena rajin skru kakak-kakak adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori, PJJ Premium ada berapa jenis kek ya? Untuk premium saya dah upgrade benda tu. Kata lebih advance lah, lebih advance. Untuk premium you belajar cara nak buat kek prune. Kek premium pun aja lah kek premium prune. Lepas tu you belajar brownies. Brownies yang tu memang yang resepi yang saya masukkan dekat PJJ memang sangat menepati cita rasa orang ASEAN. So benda-benda tu saya tak ambil benda-benda yang pelik-pelik. Sebab benda tu takut nanti orang kita nak buat benda ni secara general biar orang lain, biar kita buat biji tu benda tu. Contohlah kita buat biji kek tu, orang lain pun suka belakang. Kita tak say orang ni suka hak ni, orang ni suka hak ni, tak say lagi tu kita nak biar benda ni orang suka belakang. Kalau ada juga kek kacang merah lah apa semua ada, bukan tak ada. Cuma bukan semua orang suka kek tu. Cuma kita buat kek yang orang ASEAN suka, orang-orang kita suka. Kalau macam kek untuk premium tu you belajar prune, kek prune. Kek prune tu you boleh ganti juga dengan kek kurma. Lepas tu you belajar buat brownies, you belajar buat red velvet, you belajar buat kek marble, you belajar buat kek butter, you belajar kata cotton cheese. Cotton cheese. Right. So you all kata belajar benda tu dalam saya punya premium. Alright. Okay. Dan you belajar juga cara pengiraan dalam premium tu lah. Buat puding biskut. Puding biskut. Kalau saya kurang sikit lagu tu. Sebabnya kalau dia puding dengan biskut tu dia macam agak tak berapa kena. Kalau macam saya lah. Sebab tu saya tak tunjuk. Kalau saya benda saya tak kena tu saya tak tunjuk. Saya tak bagi dekat you all sebab tak kena dengan saya, dengan jiwa saya. So tak selari mana tak tahulah kalau you all rasa benda tu okey, it's up to you lah. Alright, sangat berbaloi. Joy PJJ dah balik modal pun. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil jual kek resepi. Bye bos Nori, thank you. Alright, ni tengah duk kukus coklat moy. Tak sabar nak tengok Riza.
Mixer yang ada stand tu mesti adakah Nori untuk buat kek? Tak semestinya. Pakai hand mixer pun boleh. Cuma you all kena tengoklah hand mixer macam mana deh. Pastikan hand mixer yang dia punya mata dia tu biar dia tebal Dia tebal. Kalau you all beli yang nipis, memang bila you all gunakan yang high speed, dia tak berapa nak okey. So pastikan you all kena tahu kata nak beli tu lagu mana. You all kena tahu, tengok pada mata dia You all beli hand mixer ataupun mixer, tengok kepada mata dia. Mata dia tu, dia punya besi dia tu, tengok sama ada nipis ke tebal. Kalau tebal okey lah, sebab kita nak gunakan untuk high speed. Bila nak gunakan high speed, kalau benda tu nipis, dia akan cabut besi dia tu tergeher. Pastikan benda tu. Alright. Dalam premium tak ada zoom, tak ada. Zoom ataupun coaching dengan saya adalah dekat expert saja. Ada sebab kenapa saya tak buat dekat premium. Alright. Sebab premium ni dia antara untuk kata contohlah untuk ekonomi. Ekonomi tu dia baru kata nak melangkah ataupun baru nak belajar nak mengenal tepung, nak mengenal sebut koko, nak mengenal baking powder, nak mengenal sodium bikarbonat, nak mengenal basic-basic tu untuk premium, untuk ekonomi. Tapi bila yang dah untuk ada juga lah yang dah buat bisnes. Tapi kalau macam premium tu, dia antara dua. Dia sedang belajar nak advancekan diri dia untuk belajar lebih advance. Lepas tu dalam masa sama dia pun sedang belajar buat bisnes. Cuma saya tidak fokus untuk betul-betul untuk premium. Sebab saya kata saya tahulah dia punya kata cara ataupun langkah dia. Sebab itulah saya buat ekonomi, premium, expert. Bukan saya kata expert premium ekonomi. Tak ada. Ada sebab kenapa saya buat ketiga-tiga tu, dan kenapa saya punya expert kata menjurus kepada coaching dan Zoom dengan saya. Sebab apa? Sebab benda tu you all the expert memang tertentu dah dia nak buat bisnes. Memang tertentu. Bila dah dapat hasilkan yang terbaik, of course lah, ada dah nampak jalan dia tu. Aku nak buat ala-ala ke buat kat rumah, baik aku buat bisnes. So benda ni, okay, saya pun ajar you all. Saya akan kata fokus dekat you all macam mana cara nak buat bisnes online, terutamanya online dengan cara yang betul. Walaupun duduk kat rumah, tapi orang still mencari kita. Orang still nampak bisnes kita. Orang still kenal bisnes kita. Okay? So, you all kena pastikan benda tu. Sebab itulah saya fokus untuk Zoom ataupun coaching dengan saya adalah melalui expert. Alright? Kalau saya buat benda tu dekat ekonomi pun buat, premium pun buat, merana apa ni? Aku ni sudah tak buat lagi. Ni buat debat. Okay? Merana. Saya dah beli tepung spasmik dan dah buat ikut resepi Nori. Alhamdulillah menjadi. Dah 3 loyal, suami suka makan. Hari ni nak buat lagi. Ingatkan tepung kastad boleh buat kek. Maklum, baru belajar. Tak apa. At least you all kenal kan benda tu. Tepung kastad apalah, jangan buat Jangan buat, boleh buat tepung. Boleh buat puding sedap. Puding sedap tu. Okey, kalau dah masuk PJJ ekonomi dan nak upgrade ke premium, bayaran tetap sama ke? Sama. Sama je. Ada kelas belajar di Kelantan. Saya tak buat hand on. Saya tak buat. Saya buat secara online. Sebab saya nak buktikan dengan melalui platform online ni kita boleh boleh pergi jauh lah. Sebab itulah saya ajar you all melalui online. Kalau ikut memang ramai gila kot yang request. Saya nak belajar face to face lah dengan Noris. Sebab saya nampak kata face to face ni lagi. Sebab apa? Sebab you all mindset you all. Sebab you all diajar diterapkan dengan belajar benda-benda lagu ni melalui offline, melalui face to face, melalui hands on. Tapi sebenarnya benda ni boleh dan terbukti hasil dia. Terbukti hasil dia. Walaupun you all dengan saya ni duduk jauh ataupun you all kenal melalui alam maya ataupun melalui online, tapi you all still boleh buat. You all still boleh buat bisnes. Tak mustahil saya terapkan benda ni dekat you all punya bisnes you all. Dan saya nak you all belajar melalui online. Sebab dengan online pun you all buat duduk kat rumah. Tak perlu pun nak mari rumah saya ke, nak jumpa saya ke, tak payah. You all buat kat rumah, jimat dah masa, jimat dah kos, tak payah dah nak mari. You all duduk mana? Duduk dalam mana-mana pun boleh nak belajar. Tak ada masalah. Yang masalahnya kita sebab banyak sangat alasan.
Yang malahnya kita. Yang kata yang kata kita sendiri, sebab kita tidak bertindak, kita tidak merubah diri kita, kita tidak cuci mindset kita bahawasanya benda ni boleh pergi jauh. Alright. Kena bayar ke? Tanya orang-orang join saya punya ni. Kalau you all nak free, pergi kat Lovers Norris. Faham tak? Bukan sebab benda gini kan. Akak kena tahu deh. Kalau saya ni bagi, okey, contohlah saya bagi kau kat akak ke, akak free. Contoh ni deh saya bagi, okey. Akak saya kena akak tanya saya, kena bayar ke? Tak, free je. Kena free je. Akak masuk je kelas saya buat kelas kak. Saya buat free je. Free je. Okey. Masuk je kelas pukul 9.30. Setiap hari Selasa 9.30. Contoh lah ke. 9.30 free je kak. Akak tengok deh berapa orang yang masuk benda tu. Berapa orang. Sebab apa? Sebab benda tu free. Tak apalah, nantilah aku tengok. Tak tengok pun tak apa. Muka benda free juga. Gitulah pedok. Mindset orang. Itulah manusia. Manusia dia tak boleh. Dia memang gitu. Dia memang gitu. Benda free ni tak apa. Dia buat acuh tak acuh. Dia buat acuh tak acuh. Sebab itulah saya buat sebagai bayaran tu adalah untuk sebagai you all komit dengan saya. Sebab bila komit tu you all rasa tak boleh, itu tanggungjawab aku. Aku dah bayar. Aku dah dah nak benda ni, aku nak ubah hidup aku. Aku nak buat benda ni nak semua jadi. So aku kena masuk kelas. Aku kena banyak bertanya. Aku kena buat sampai jadi. Kalau benda tu free, ya tak apalah, nanti dulu lah. Tak apa, tak ada pay boleh Allah. Tak apalah. Aku nak start 1/1/2021. Benda tu kalau free lah. Alright. Dan benda tu orang kata dalam saya punya PJJ tu adalah berdasarkan saya punya pengalaman saya. Saya punya pengalaman saya. Pengalaman tu you rasa you nak bayar berapa? You rasa nak bayar berapa? Rasa berbaloi tak dengan bayar raya you bayar tu? Rasa berbaloi tak? Saya bagi tahu okey gini, saya bagi tahu gini. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya belum tentu lagi you all nak tanya orang lain dapat jawab benda lagu tu. Sebab itu adalah pengalaman saya. Pengalaman saya. Setiap orang pengalaman dia berbeza-beza. Pengalaman dia berbeza-beza. Kalau you all tengok okey, orang lain buat bisnes lagu mana? Corak bisnes pun lain. Saya bisnes saya, permulaan saya buat adalah menjaja. Bukan semua orang boleh pergi menjaja. Tak semua orang boleh pergi menjaja. So itu adalah pengalaman saya. Kalau you all nak dapatkan kata saya best lah macam Norris buat menjaja ni. Nak dapat pengalaman tu boleh lah daripada saya. Saya boleh lah bagi tahu dekat you all macam mana cara dia nak buat. Sebab mungkin semua orang. Kalau macam Kelantan ni memang jarang sangat-sangat orang pergi menjaja. Jarang menjaja daripada satu tempat. Tempat tu tempat yang contohlah sekolah. Dan sekolah tu bukan semua orang boleh masuk. Tak semudah itu. You all kena melalui guide. Mula-mula guide. Guide pula. Lepas tu guide pula suruh minta kata kebenaran daripada pengetua. Kalau pengetua tidak ada, you all tak boleh nak masuk. Lepas tu kalau pengetua tu okey bagi kebenaran. Lepas tu tanggapan orang-orang lain lagi, cikgu-cikgu yang lain lagi. Walaupun pengetua dah bagi, tapi tanggapan orang lain. Itu melalui banyak dia punya step-step dia. Bukan sesenang itu dia nak masuk sekolah-sekolah. Kau tak sesenang itu. Saya dah biasa dah. Saya kena halau. Itu biasalah. Nak buat bisnes ni kena alami lah benda-benda lagu tu. Kalau kita tak alami, itu bukan namanya bisnes lah. Dan bisnes, dan pengalaman tu lah yang sangat mahal. Dan pengalaman tu yang sangat bernilai. Yang tidak ada orang lain alami. Saya alami. Alright. Salam Nori. Waalaikumsalam. Okay. Nori, kek pru tu yang macam mana ya? Macam mana akak buah perung tu. Buah perung sedap weh. Waktu memang sedap lah. Buah perung ni. Sebab tu saya kata banyak-banyak kek. Kenapa saya buat tu? Ada sebab lah. Tahu tak? Bukan semua kek saya masukkan. Kek tu aku masuk. No. Serta-serta kek saya masuk. Sebab apa? Sebab kek tu adalah menepati cita rasa orang ASEAN. Bukan semua kek saya masuk. Saya masuk. No. Ada sebab kenapa. Okey, ekonomi saya masuk on ni. Premier saya masuk on ni. Expert saya masuk on ni. Ada sebab. Alright. Banyak menunggu dari bertindak. Of course lah, benda free kot. Lagi ke benda yang saya bagi, saya rasa ke
Ilmu yang saya bagi Swiss roll tu, you all rasa saya bagi free ya ilmu tu, tahu tak? Tapi still lagi orang tak tengok, tak jumpa. Macam-macam lah, banyak sangat alasan. Banyak sangat alasan. Payuhlah banyak alasan ni. Assalamualaikum Nori, baru semalam saya buat kek coklat. Moi, sedap dah. Tapi kenapa kat tengah-tengah jadi bekal? Kenapa akak kena tahu deh. Untuk kukusan tu berapa lama akak kukus? Akak kena tahu benda tu. Kalau tidak, dah sesuai tak dengan kukusan akak? Loyang akak tu sesuai tak? Dengan adunan banyak ni sesuai tak? Itu yang kena tahulah. Kalau tidak, memang kek kita akan jadi mereka lah. Kek kita jadi kata naik, lepas tu turun lah. Macam-macam lah tu. Macam-macam. Nori, kak nak tanya, kalau pewarna putih, mana ada pewarna kak putih? Mana ada pewarna putih? Seeloknya brand apa yang elok? Pewarna putih tu dia main dia. Contohnya kalau akak tak payah letak pewarna dah kalau nak warna putih tu. Sebab main dia adalah contohlah fresh cream. Fresh cream tu warna putih dah. Apa letak pewarna putih lagi nya? Warna putih dah tu. Faham tak? Warna natural. Tak payah letak ada pewarna. Buttercream tak payah letak ada pewarna. Warna putih dah. Kau warna gapo akak tengok saya punya buttercream? Kau warna gapo akak tengok saya punya fresh cream? Tak payah letak dah. Hak tu dah lah. Kalau ni. Sis, warna hijau okey tak untuk branding? Yang ni saya nak bagi tahu dalam saya punya guru expert dari Malaysia. Biasa kalau macam untuk makanan ni akak kena tahu warna-warna yang sesuai lah, yang dipadankan untuk brand kita. Untuk brandingkan kita punya brand. Maksud dia, contohlah makanan tu orang akan letak warna merah, warna hitam. Itu memang style warna yang bukan kata warna lain boleh. Cuma warna lain tu akak kena tengok lah. Warna biru ke, warna kuning ke. Kena tengok juga. Sebab apa? Sebab apa nak letak warna hijau? Sebab apa nak letak warna biru? Sebab apa nak letak warna kuning? Mesti ada sebab. Kenapa? Sebab comel. No. Ya ada sebab dia. Mesti kena ada sebab tu. Sebab warna tu, brand kita lah akan menyebabkan kata kita punya brand trending betul. So benda ni kita tahulah sebab apa kita letakkan warna-warna itu. Okey? Okey. Salam Nori, apa pendapat Nori? Ada seorang customer bagi kita resepi, dia suruh kita buat ikut resepi tu. Macam mana Tengoklah. Dia suruh dia buat diri lah. Dia suruh buat diri, masalahnya dia malah. Tengok punya resepi dia. Okey tak? You all try dulu. Bukan kata gini deh. You all nak buat ni, buat bisnes ni. You all kata bukan sesenang itu. Maksud dia, you all kena buat dulu, try dulu. Barulah you all boleh bagi tahu benda tu. Bukan kata okey, ambil resepi tu kak, buat tu terus jual. No. Itu salah step dia tu, tahu tak? Itu salah menyebabkan kata tak sedapnya. Sebab apa? Sebab kita tidak mencuba dulu. Kita main okey, aku tengok confident dah benda tu, okey aku nak jual. No, kita kena buat makan-makan dulu. Trust the process. Mu jangan duk kalut nak dapat pitih lalu. Dok. Trust the process. Proses tu ambil masa. Tahu, bukan kata okey saya dah dapat dah resepi Swiss roll Nori. Okey saya nak buat bisnes. Oloh lah, senangnya hidup meng. Senangnya. Dia melalui proses-proses tak? Melalui proses-proses tu. Dan proses-proses tu tak sesenang itu. Faham tak? Maksud dia, you all kena buat dulu permulaan. Buat dulu. Lepas tu makan dulu. Macam, okey contohlah customer ni, dia bagi resepi ke kita. Buat dulu. Resepi tu kita buat dulu. Faham tak? Memang of course lah kita kena habiskan duit dulu. Untuk kita keluarkan modal untuk ni. Saya permulaan habis banyak mana dah weh. Nak tahu tak? Buat tak kena. Buat bagi orang makan tak kena. Buat pula bagi orang makan pula tak kena. Buat pula. Bukan kata buat terus jual, no. So buat dulu, makan dulu, terang dulu rasa. Okey ke tak dengan tekuk kita? Lepas tu bagi terang makan kat customer tu. Okey ke tak?
Kalau dia kata saya proceed dah benda ni. Okey, fine, buat pula. Untuk kali kedua tu, mungkin dia dah setuju dah benda tu. So kita buatlah ikut resepi dia. Bukan kata resepi tu customer bagi, terus buat, terus bagi kat customer. Terah dulu buat kat kita, terah dulu dengan tekuk kita. Okey ke tak? Lepas tu kita bagi suggestion. Saya rasa bagi saya rasa dia lagu ni lah. Kalau macam saya nak lebih sikit lagi ni. Baik tak? Itu dia punya value. Dan kita bagi kat customer. Kalau rasa tak okey ataupun kerana ke macam mana? Bukan kata buat tu terus buat jual lalu. Alohlah. Okey, Nori macam mana nak ikuti PJJ Premium buat kek prune atau kurma? Dalam yang tu yang you all kena masuk saya punya PJJ lah. Yang tu you all boleh klik link bawah lah. Klik link bawah ataupun type PM. Nanti saya akan bagi link. Alright. Uish, panjangnya. Assalamualaikum Nori. Semalam tengoklah Nori yang lama pasal kostik. Alhamdulillah boleh faham dah. Cara penggunaan apa pun saya dah ikut. Asalnya wow, kek tak pecah dah. Thank you Nori. Gitu okay. So okay lah, saya nak undur diri dulu sebab saya nak pergi atas kek ni. Kejap lagi ni. Alright. Saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya untuk pagi ni. Yang nak saya bantu you all buat kek coklat moss yang senang gila. Yang kita letak dalam peti, dia stay moss. Walaupun letaklah seminggu, 2 minggu, dia stay moss. You all jangan bimbang. Sebab itulah saya kata, saya boleh kata dekat you all, kek yang kita buat tu boleh letak dalam freezer. Dia ada sebab lah. Tahu tak? Kalau kek yang buat tu kan kekong, you all tak payah dia letak dalam petinya. Memang you stay kekong juga. Kalau tak dalam peti, dah kekong lah. So pastikan you all kena buat kek tu moist. Terah dulu, buat dulu. Jangan percaya saya, tetapi buat je. Siapa yang nak dibantu, you all boleh klik link bawah ataupun type PM. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi itulah you all kena buat juga. Alright. Siapa yang nak saya bantu you all, type PM ataupun klik link bawah. InsyaAllah saya dan tim saya bantu you all buat sampai jadi. Saya tak nak banyak-banyak, saya tak nak ramai-ramai. Sebab ramai-ramai ni tak terkontrol saya, tahu tak? Tak terkontrol saya. Alright, saya nak limit je. Saya tak nak banyak-banyak, okay? Alright, so saya undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. InsyaAllah saya akan hasilkan video-video yang lebih advance, yang you all tengok dan you all dapat buat dengan kata yang terbaik lah, yang akan puaskan hati you all, puaskan hati orang yang makan you all punya cake you all. Alright, so okay lah, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.